Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita nak belajar tentang tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Indeks pencemaran udara atau IPU merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Manakala biochemical oxygen demand atau BOD pula merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Eutrofikasi ialah respons ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik. Pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah satu contoh eutrofikasi. Kesan negatif eutrofikasi termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Perhatikan gambar foto 3.8. Mengapakah haiwan dan tumbuhan tidak dapat hidup di dalam tasik seperti gambar foto tersebut? Okey, ini eutrofikasi baja dan pembahan yang mengandungi kepekatan nitrat dan fosfat yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan pantas alga yang menutupi permukaan kolam. Dan ia menghalang cahaya matahari daripada sampai kepada tumbuhan di dalam air. Maka menyebabkan tumbuhan di dalam air mati. Jadi penguraian tumbuhan mati menggunakan oksigen. Ia menyebabkan kepekatan oksigen di dalam air berkurang. Akhirnya menyebabkan organisma akuatik mati dan juga menyebabkan nilai BOD meningkat. Biochemical oxygen demand atau BOD ataupun keperluan oksigen biokimia ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Jadi semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, maka semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Jadi apakah hubung kait antara BOD dengan tahap pencemaran air dalam sesuatu sampel air? Jadi tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Jadi apabila larutan metilena biru dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metilena biru akan luntur dengan cepatnya. Jadi semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Okay, ini ialah eksperimen menggunakan 3 jenis sampel air, iaitu air sungai, air kolam dan juga air pili. Ketiga-tiga sampel air ini ditambahkan dengan larutan metilena biru. Okay, perubahan warna pada sampel air direkodkan. Okay, selepas 1 jam, ketiga-tiga sampel air masih lagi berwarna biru. Selepas 2 jam, air sungai menjadi tidak berwarna. Okay, selepas 3 jam, air kolam menjadi tidak berwarna. Okay, untuk air pili selepas 4 jam masih lagi berwarna biru. Jadi fungsi larutan metilena biru ialah untuk mengesan kehadiran oksigen dalam sampel air. Warna biru larutan akan bertukar menjadi tidak berwarna jika tiada oksigen di dalam sampel air. Perubahan yang cepat pada warna larutan metilena biru dalam suatu sampel air menunjukkan nilai BOD yang tinggi.
Hubungan nilai BOD dengan kandungan oksigen dalam air, semakin tinggi nilai BOD, semakin rendah kandungan oksigen dalam air. Hubungan nilai BOD dengan keadaan pencemaran sampel air, semakin tinggi nilai BOD, semakin tercemar sampel air itu. Nilai BOD dalam sesuatu sampel air itu tinggi sekiranya sampel air itu mengandungi banyak bahan organik. Perebutan bahan organik oleh bakteria menggunakan banyak oksigen yang terlarut. Kandungan oksigen yang rendah dalam air menyebabkan nilai BOD yang tinggi. Okey, daripada jawapan di atas, tentukan sampel air yang paling tercemar. Yang paling tercemar ialah air sungai. Sebabnya dia berubah menjadi tidak berwarna hanya selepas 2 jam. Yang paling kurang tercemar ialah air pili kerana selepas 4 jam dia masih lagi berwarna biru. Okey, kesimpulan, BOD dalam air sungai paling tinggi menunjukkan air sungai paling tercemar. BOD dalam air pili paling rendah menunjukkan air pili kurang tercemar. Masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru terluntur bergantung pada aktiviti mikroorganisma seperti bakteria yang terdapat di dalam sampel air. Jika sampel air mengandungi banyak bahan organik, maka banyak mikroorganisma akan hidup di dalamnya menyebabkan aktiviti penguraian tinggi. Jadi banyak oksigen akan digunakan dan menyebabkan warna biru larutan metilena biru akan terluntur dengan lebih cepat. Pengaliran baja organik dari kawasan pertanian ke kolam, tasik atau sungai menggalakkan pembiakan mikroorganisma seperti bakteria, alga dan kulat. Kerana terdapat banyak makanan. Keadaan ini disebut eutrofikasi. Eutrofikasi meningkatkan kadar keperluan oksigen biokimia atau BOD. Pembuangan sisa domestik dan kumbahan ke dalam sungai juga menggalakkan pembiakan mikroorganisma dan meningkatkan kadar BOD air sungai. Secara ringkasnya, air sungai yang kotor dan tercemar mengandungi banyak mikroorganisma dan menyebabkan kurang oksigen, kadar BOD-nya tinggi. Air sungai yang bersih dan tidak tercemar, kurang mikroorganisma, banyak oksigen dan kadar BOD rendah. Sekian untuk tajuk pada hari ini. Terima kasih.